Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Al-Hidayah Bandar Saujana Putra Jenjarum, Selangor, Malaysia, barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, ketua-ketua masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ada yang belum? Patut tengok ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah kerana Allah beri kesihatan, kekuatan untuk kita duduk di taman-taman syurga Allah sebegini. Kata ulama, siapa yang sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka Allah akan letakkan dia di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Tapi kata ulama, siapa yang dia tak sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, bimbang. Kata ulama, jangan mimpi dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Waliya'na'udzubillah. Jadi alhamdulillah. Ya, seterusnya Allah Ta'ala beri kesihatan dan beri nyawa kepada kita lagi. Yang mana hari ini, saat ini, telah terkumpul lebih 27 ataupun 28 juta ya, yang kena jangkitan COVID-19 itu sendiri. Yang kena apa dia? Yang meninggal dunia disebab COVID-19 seluruh dunia lebih daripada 1 juta kematian. Bersyukurnya kita, nama kita tak tersenarai dek matinya COVID-19 tersebut. Tapi jangan ingat tak mati-mati tu. Mungkin apa dia? Mungkin mati terbijak kata. Opocut meninggal dunia tu. Ya, nak bagi tahu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup confirm akan meninggal dunia. Sampai masa giliran kita akan menghadap Allah Ta'ala. Dan hari ini, kita nak belajar kitab yang dinamakan Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai. Siapa lalai? Kita lah. Kita manusia ni sentiasa lalai. Dan sentiasa diberi peringatan-peringatan. Supaya apa dia? Supaya tak ada timbul penyesalan di negeri akhirat. Ramai kan orang-orang yang mana di akhirat sekarang ni, dia sedang menyesal. Dirakamkan dalam Al-Quran. Banyak kali saya sebut, Allah Ta'ala berfirman, ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan, kami melihat. Melihat apa dia? Melihat nyalaan-nyalaan api neraka Allah. Wa sami'na, dan kami mendengar ya Allah. Mendengar apa dia? Dengar yang namanya sakit, tolongan ya daripada penghuni neraka Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami semula ke dunia agar kami dapat beramal salih. Mereka ni siapa? Mereka inilah orang-orang yang mana menyesal ketika mana saat ini. Yang mana di dunia dulu dia tidak beramal salih. Dia tidak belajar kaedah-kaedah macam mana dia boleh selamat untuk sampai ke negeri akhirat dengan keadaan yang tak ada timbul penyesalan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung ya pada sifat api neraka dan ahlinya. Dan sebelum kita teruskan dengan lebih panjang, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengan insya-Allah. Sebelum itu boleh sama-sama kita yang ada kitab pada muka surat 62, kita akan start ya pada
pada kita kata rangkap yang ketiga lah, kita kata 1, 2, nak start yang ketiga tu, dia memang tak ada rangkap situ, tapi nanti kita cari. Ya, daripada ayat mana dia? Ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam. Ya, dia susah sikit kan siapa tanda dia akan jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, pada malam ini kita nak sambung bab yang menyatakan tentang sifat api neraka dan ahlinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sambungan daripada kisah yang lepas, yang mana Rasulullah ni bila saat mana Jibril menerangkan bagaimana keadaan api neraka dan juga ahli-ahlinya, lalu baginda Rasulullah sedih. Kerana apa dia? Kerana simpati kepada umatnya. Lalu baginda Rasulullah tidak keluar rumah melainkan apa dia? Untuk salat. Jadi seorang-seorang pujuk. Abu Bakar datang, Rasulullah tidak menyaut lagi. Lalu siapa lagi datang? Umar datang, juga tidak menyaut. Lalu sehinggalah yang namanya anak Allahumma salli ala sayyidina, anaknya itu Sayyidatina Fatimah datang. Tanya, siapa? Wahai ayahku, kenapa? Kenapa dah 3 hari dah tidak keluar rumah? Lalu apa dia? Ni pada hari ini, saat ini kita nak tahu apakah sambungan kisah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jibril datang kepadaku, kata baginda Rasulullah. Ya, Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam. Lalu menerangkan bahawa bahagian yang teratas daripadanya untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan tangis dan duka citaku. Rasulullah sedih ni kenapa dia? Kerana Jibril terangkan bahawa neraka yang paling atas ni, ini untuk umat-umat Muhammad. Allahu Akbar. Ya, jadi sebab itu Rasulullah sedih. Rasulullah sedih ni, ya, lebih lagi daripada kita. Sedangkan Rasulullah telah dijamin masuk syurga. Kita ni yang tak dijamin lagi ni, kita boleh apa dia? Kita boleh seronok-seronok lagi misalnya. Tuan-tuan, kalaulah kita benar-benar menghayati tentang api neraka ni, nescaya tengok maharaja lawak tak lawak misalnya. Nak bagi tahu orang duk gelak-gelak ni, kita rasa macam mana orang ni boleh bergelak-gelak lagi, sedangkan belum ada jaminan untuk dia masuk ke syurga Allah Taala. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, wahai Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara masuknya? Jawabnya, ya. Apabila Fatimah tanya, wahai Rasulullah, macam mana cara ataupun orang-orang yang mana apa dia? Orang-orang yang masuk dalam neraka ni. Lalu Rasulullah menjawab, ya, diiringi oleh malaikat ke neraka, ya, tanpa dihitamkan muka, juga tidak biru mata mereka, dan tidak ditutup mulut mereka, dan tidak digandingkan dengan syaitan, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Ditanya pula, lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka? Jawabnya, adapun kaum lelaki ditarik janggutnya, sedangkan perempuan ditarik rambutnya. Maka berapa banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka. Alangkah tua dan lemahku. Demikian pula yang muda.
wahai kemudaanku dan bagus rupaku. Sedang wanita mengeluh, wahai alangkah maluku, sehingga dibawa ke malaikat Malik. Dan ketika telah dilihat oleh malaikat Malik, lalu bertanya, siapa mereka itu? Mereka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan terseksa seperti orang-orang ini. Muka mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulutnya tidak tertutup, juga tidak diikat bersama syaitan, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka. Jawab malaikat, demikianlah kami diperintahkan bahawa orang-orang ini sedemikian rupa. Ditanya oleh Malik, siapakah kamu? Wahai orang-orang yang celaka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, datang dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan tidak dirantai, dalam keadaan tidak diikat, ya, dalam keadaan matanya tidak biru, mulutnya tidak ditutup. Siapa ni? Ya, lalu apa dia? Ketika mana orang-orang ni nampak je malaikat Malik ni, terus lupa Nabi Muhammad. Kerana apa dia? Terlalu bengis, terlalu menyeramkan. Ya, ketika mereka diiringi oleh malaikat selalu memanggil ya Muhammad, tetapi setelah melihat malaikat Malik, lupa akan nama Muhammad ni dalam kitab disebut. Ya, kerana hebatnya Malik itu sendiri. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami umat yang dituruni Al-Quran. Ya, bila sebut tentang Al-Quran ni, malaikat Malik tahulah, oh, ini umat Muhammad rupanya. Ya, dan kami telah puasa bulan Ramadan. Lalu Malik berkata, Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad. Ini. Ya, maknanya apa dia? Tahulah malaikat Malik bahawa apa dia? Bahawa ini adalah umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Malik bertanya, tidakkah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Ta'ala? Dan tidak, ya, dan ketika telah berada di tepi Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, hai Malik, izinkan saya menangis. Ya, ketika mana apa dia? Ketika mana sampai aja di hadapan Malik ni, malaikat Malik ni, malaikat kata, bukankah ada peringatan-peringatan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran? Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak bagi tahu peringatan demi peringatan yang ada kan? Tapi kenapa manusia ni sentiasa langgar yang namanya peraturan-peraturan tersebut? Kalau kita, misalnya, kita kata mudah lampu isyarat, mudah aja kita nak langgar kan? Itu peraturan dunia. Ya, ini lagilah peraturan yang mana apa dia? Yang mana undang-undang ini tidak disabitkan di dunia. Lagilah mudah untuk manusia itu langgar. Kalau kita sembahyang tuan-tuan, bagi je salam ada emas, ramai yang datang kan. Bila kita sembahyang ni, habis salam tak ada apa-apa, tu yang rasa apa dia? Berat. Kalau tuan-tuan, lepas solat sunat ni, ada seketul jongkong emas 1 kilo. Ingat tak? Tuan-tuan takkan bangun punya. Melainkan tuan-tuan akan bangun untuk solat lagi. Betul tak? Dapat lagi 1 jongkong. Agak-agak tuan-tuan nak balik rumah ke? Tuan-tuan akan sambung dan sambung. Kerana apa dia? Dapat cash ketika itu. Begitulah maksiat. Kenapa kan? Bila kita tengok berlaku palu tu di Palu misalnya. Kalau kita tengok bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bencana-bencana alam itu berlaku. Kan sekejap je masa tu kita rasa macam muhasabah diri, Allahu Akbar. Nasib baiklah kita tak kena misalnya kan. Lepas tu mulalah yang namanya apa dia? Terus bermaksiat semula. Inilah sifat manusia yang sentiasa pelupa ataupun saja melupakan dirinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran diturunkan apa dia? Sebagai ya, memberi peringatan kepada kita semua. Yang mana kita ni tuan-tuan, lahir-lahir ni dalam keadaan tak tahu apa-apa. Kita tak boleh kata pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni orang-orang yang lemah. Ya, sebab itulah aku ni tak tahu. Tak boleh. Kenapa dia? Kerana kita lahir ni adanya namanya Al-Quran, adanya namanya Ar-Rasul yang menyampaikan panduan-panduan kehidupan kita. Tapi kita sombong. Jawapan mudah je kita sombong. Contohnya dalam bank kan, bila kita nak buat perbankan ni, nak pilih Islamik ke tak Islamik? Berapa ramai orang yang pilih tak Islamik? Kita tanya kan, tuan, mana yang lebih untung dia? Kalau nak untung di dunia, ambil konvensional. Nak untung ke akhirat? Untuk akhirat, ambil Islamik. Tak apalah, saya ambil konvensional. Berapa ramai orang yang mana dia ni, dia sombong. Dalam hidupnya, dia rasa bahawa apa dia? Aturan hidup dia rasa dia boleh pimpin sendiri. Sedangkan Al-Quran telah menyusun dengan baik. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Bila tak ikut Al-Quran, maka apa dia? Maka kita akan jadi hanyut dan hanyut. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, yang namanya bencana paling besar ni bukan COVID-19. Bukan yang namanya apa dia? Tsunami. Tetapi bencana yang paling besar dalam hidup manusia ini apabila dia hanyut. Hanyut dalam erti kata dia lalai. Bayangkan tuan-tuan, saat mana kita tengah lalai dan hanyut ini, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika itu kita akan jadi manusia yang paling rugi atas muka bumi Allah Taala ni.
Hari demi hari kan, bila saya tengok je WhatsApp, tuan-tuan pun ada grup-grup WhatsApp. Yang mana sahabat-sahabat kita ni, Allahu Akbar. Dia ni baru je jumpa minggu lepas, meninggal dah dia. Dia baru je jumpa semalam, meninggal dah dia. Saya boleh katakan kan, bila adanya grup WhatsApp ni, kita boleh nampak orang yang mana di sekeliling kita ni meninggal. Kalau sebelum ni kita mungkin tak perasan kan. Tapi saat ini kita dalam grup ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, menteri ni, YB ni, Tan Sri ni, artis ni, siapa-siapa tak terkecuali. Yang paling saya bimbang ni, saat ini ramai pula orang-orang muda meninggal dunia. Nak bagi tahu meninggal ni tak semestinya tua. Nak bagi tahu apa dia? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, orang yang meninggal ni, bila ada orang meninggal, saya tak fikir pasal dia meninggal. Saya fikir macam mana keadaan saya. Dia ni dah lepas dah ni. Tapi saya ni macam mana? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, maka dalam hidup ni jadikan Al-Quran ni sebagai panduan dalam hidup. Macam mana cara dia? Cara dia bacalah Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan cuba mengamalkan Al-Quran. Bagaimana Abu Bakar tuan-tuan menghafal surah Al-Baqarah 2 tahun. Kan ada anak-anak kita yang tahfiz kan, setahun je dah boleh khatam 30 juzuk ada. Tapi Abu Bakar ni surah Al-Baqarah 2 tahun. Kenapa dia? Kerana lambat ni bukan sebab dia lambat mengeja dan sebagainya, tetapi payahnya untuk cuba nak mengamalkan isi kandungan dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, ya. Dan ketika telah berada, telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Taala, dan ketika telah berada di tepi Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Mereka berkata, wahai Malik, izinkan saya menangis. Lalu diizinkan menangis sehingga habis air matanya. Tuan-tuan, ketika mana di sana akan menangis kita sehingga habis air mata, lalu diganti dengan air mata darah. Habis air mata darah, dah tak ada apa dah nak keluar dah. Ya, hanya penyesalan demi penyesalan yang tak ada gunanya. Lalu apa katanya? Alangkah baiknya menangis ini andai kata terjadi di dunia. Ya, akan kerana takutnya kamu kepada Allah, nescaya kamu tidak akan tersentuh api neraka pada hari ini. Tuan-tuan, beruntunglah di saat mana tuan-tuan ni pada malam hari tuan-tuan bangun 2/3 malam. Bangun misalnya pukul 3, pukul 4. Di kala mana orang lain tengah sedap tidur ni, tuan-tuan berintih menangis. Menangis kenapa dia? Menangis di dunia ni supaya tidak lagi ada penyesalan dan menangis di negeri akhirat. Setiap air mata yang menitis ni, dia mampu memadamkan api neraka Allah Ta'ala. Nangisnya kita mengadu, ya Allah, kami ni hamba yang diseliputi dengan dosa yang banyak, ya Allah. Ya Allah, kau yang mengetahui setiap gerak-geri kami, ya Allah. Di saat mana kami sejak lahir sampai saat ini, betapa banyaknya kami bergelumang dengan dosa-dosa, ya Allah. Ya Allah, sudilah ampun dosa kami. Tuan-tuan, kita daripada saat ini lagi, kita kena memohon ampun pada Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat ni, mesej pada saya, Ustaz. Saya jenis tak solat, Ustaz. Saya jenis tak baca Quran. Tapi bukan saya tak nak solat dan tak nak baca Quran. Tapi saya malu dengan Allah. Kenapa dia? Kerana saya dah lama tak solat dan tak baca Quran. Saya cakap apa dia? Ya, kalau kamu malu kerana kamu dah lama tidak solat, dah lama tidak baca Quran, ketahuilah bahawa setan sedang menggoda. Setan telah mengganggu untuk kamu dekat pada Allah. Jangan kita tertipu. Ramai kan ada di antara kita bila dia buat maksiat ni, dia rasa apa dia? Dia rasa dia malu nak dekat pada Allah. Kerana dia rasa dia hina dengan dosa-dosa yang dia ada. Tahulah dia sedang ditipu oleh iblis dan syaitan. Sepatutnya orang yang makin jauh ni, dia sepatutnya kena segera kembali kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala ni apa dia? Allah Ta'ala ni maha pengampun. Mana besar dosa dia, di antara langit dan bumi sekalipun, Allah boleh ampunkan. Ustaz, sampai bila Allah Ta'ala nak boleh ampunkan dosa saya? Hari ni saya taubat, besok tahu buat lagi. Besok taubat, besok tahu buat lagi. Sampai bila Allah Ta'ala nak ampunkan dosa saya? Jawapannya, sampai kamu berputus asa. Allah tidak pernah berputus asa untuk mengampunkan kamu. Tapi kamulah yang akan berputus asa untuk meminta ampun pada Allah. Allahu Akbar. Nak begitu tuan-tuan, banyak mana dosa kita, segeralah minta ampun pada Allah. Kerana kita tak tahu kita bila kita akan menghadap Allah. Berapa ramai saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang tak ada pun simptom-simptom misalnya. Dia tak ada penyakit gout, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, asma tak ada, sakit jantung tidak. Tiba-tiba tahu-tahu meninggal, ada ramai. Ya, anak-anak muda pun ramai juga meninggal. Yang tak ada asbab musabab, Allah boleh jadikan kan? Allahu Akbar. Nak bagi tahu tuan-tuan, daripada saat ini lagi kita kena perlu merintih. Beruntunglah orang kat dunia ni, dia dah menangis dulu. Siapa yang takut pada Allah di dunia, maka dia seronok di akhirat. Dan siapa yang terlalu berseronok di dunia ni, kerana dia tidak takut pada Allah, lalu dia akan menjadi penyesalan dan menjadi ketakutan yang besar di negeri akhirat nanti. Waliyah na'uzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
Lalu apa dia? Lalu Malik berkata kepada Zabadiyah, lemparkan mereka ke dalam neraka. Dan bila telah dilempar mereka serentak menjerit la ilaha illallah, maka surutlah api neraka itu. Ya, tuan-tuan, banyakkan kita sebut la ilaha illallah. Karena kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah ini, dia boleh membantu kita dalam beberapa perkara yang kita pernah belajar sebelum ini. Antaranya apa dia? Ketika mana sakaratul maut. Ketika mana apa dia? Nak menjawab soalan-soalan kubur. Ketika mana? Ketika mana di akhirat itu sendiri. Ketika mana kita selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah ni, maka apa dia? Maka dia akan menjadi syafaat besok kita di akhirat. Kita mampu untuk sebut semula di sana, dan dia mampu menyurutkan api neraka Allah Ta'ala itu sendiri. Allahu Akbar. Ya. Dan seterusnya apa dia? Ya. Maka Malik berkata, wahai api, sambar mereka. Jawab api, bagaimana aku menyambar mereka padahal mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Malik berkata, ambillah mereka, jawab api. Bagaimana aku dapat mengambil mereka sedangkan mereka membaca la ilaha illallah. Hebat kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, ya, bila sebut tentang zikir ni, biar kita yang zikir selalu. Kan ada di antara kita kan, bila malas zikir ni, dia siapa yang zikir? Yang zikir tu telefon dia misalnya. Jadi dia pasang nada dering pun, pasang Al-Quran. Pasang yang namanya zikir. Tuan-tuan jangan pasang yang namanya nada dering ni, zikir-zikir jangan. Karena apa dia? Karena bayangkan tuan-tuan, la ilaha illallah, Assalamualaikum. Kan maksudnya apa dia? Tiada Tuhan kan? Nampak tak? Kalau tuan-tuan pasang zikir-zikir ni, tiba-tiba orang call dekat tandas, macam mana? Menghina tak? Dia tidak sesuai. Ya. Habis tu ustaz, pasang dandut memanglah tak sesuai. Ya. Saya ni tok imam, kenalah pasang zikir-zikir. Betul, tapi tak kena gaya dia. Ya. Ada juga kadang-kadang kita ni, ya, zaman-zaman 60-an dulu minat. Yang namanya, ialah zaman-zaman kita ni kan, muzik-muzik dulu, pasang pula. Ya, kantoi kita. Allahu Akbar. Tok imam pula tu. Ya. Lagu apa dia? Lagu 60-an. Oh Fatimah. Malu tak malu tuan-tuan? Ya, sebab itu ada kan lepas tulis suruh silent. Habis tu kalau macam tu macam mana tuan-tuan? Tengah solat ni ada pula. Oh Fatimah, gadis na ayu. Macam mana? Tuan-tuan nak matikan ke tak matikan? Nak matikan ni takut batal pula solat. Ya, lalu biar orang call banyak kali dah mengganggu jemaah yang lain. Caranya tuan-tuan matikan. Kalau ada di poket ni, tuan-tuan seluk je, tak ada batal solat tuan-tuan. Bukan perkara yang membatalkan solat pun. Ya, kemudian tekanlah satu jari. Ya, padamlah dia. Jangan dia biar je sampai habis. Mengganggu orang yang sedang solat. Hukumnya haram. Berdosa. Ya, itu dia. Cara dia. Ya, lepas tu kita dah insaf, kita pasang pula zikir. Ya, time yang lagu-lagu yang tak elok tu dekat dalam ni. Time zikir dia nak bunyi pula kat tandas. Masalah juga. Sebab itu janganlah pasang zikir, jangan pasang Al-Quran. Ya, tetapi ya, bunyi biasa je lah, tin ke, tapi jangan kita pasang kerana kita tak tahu. Ya, sebab telefon ni antara kadang-kadang yang kita bawa di mana-mana. Ya, takut kita apa dia menghina Al-Quran itu sendiri kita apabila kita dalam tandas. Ya, jelas tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai api neraka, ya, sambarlah mereka bagaimana aku ingin menyambar mereka kerana mereka sentiasa membaca la ilaha illallah. Demikianlah perintah Tuhan Rabbul Arsh. Maka ditangkaplah mereka oleh api. Apa yang sampai di tapak kaki, apa yang sampai ke lutut, apa ada yang sampai tengah badan, ada yang sampai ke leher. Maka bila telah sampai ke muka, Malik berkata, jangan bakar muka mereka kerana mereka telah lama sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ketika mana api itu nak sambar kita, daripada kaki sampai ke lutut, sampai ke badan kita, nak sampai ke muka ni, jangan. Kenapa dia? Kerana muka ini adalah sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, banyakkan kita apa dia? Doa yang paling apa dia? Yang paling aula. Doa yang paling aula ni adalah solat. Solat adalah juzuk daripada doa. Kan solat adalah himpunan doa-doa. Betul tak tuan-tuan? Bila tuan-tuan apa sujud ke, tuan-tuan duduk dan terus sujud ke, ya, banyakkan doa-doa kan? Dan solat ini merupakan apa dia? Doa yang paling aula sekali. Itu dia. Ya, kalau tuan-tuan tak mampu untuk solat, malam misalnya, tuan-tuan zikir. Itu dia. Itu pun doa juga. Ya. Kalau tuan-tuan misalnya bangun pukul 4 pagi, tak mampu untuk, malahnya nak pergi ambil uduk. Tuan-tuan bangun sekejap, doalah. Kemudian sambung tidur. Itu kaedah dia.
sampai kita dah ada kelazatan dan keseronokan, lalu apa dia? Lalu adalah kemampuan saat itu untuk kita bangun pula qiyamul lail. Tuan-tuan, untuk mengelakkan diri kita daripada sifat nifak munafik, maka setiap di antara kita perlulah bangun malam setiap hari tanpa kita tinggal. Itu dia. Itu adalah tanda-tanda ahli syurga, tuan-tuan. Nak jadi tanda-tanda orang yang namanya ahli syurga, maka dia perlu lazimi yang namanya bangun malam itu sendiri. Orang putih ni, dia dah set dah bahawa kita ni mesti kenapa dia? Kita kena mesti tidur 6 jam misalnya. Tapi dalam Islam tak. Dalam Islam ni dah ajar dah. Ya, untuk nak dapatkan charge energi yang kuat ni, maka hubungan kepada Allah mesti kena kuat. Lalu apa dia? Kena bangun malam lah. Tuan-tuan, charge dah tidur cukup macam mana pun, tapi kalau dalam hidup seharian tak ada bantuan daripada Allah, maka tuan-tuan hidup dalam keadaan apa dia? Keluh kesah. Dalam keadaan tidak bahagia. Kita tanya orang-orang yang tidak bahagia ni, kenapa dia serabut sangat? Kerana dia rasa dia tu hebat, boleh selesaikan masalah urusan kerjanya sendiri dengan degree-degree, dengan yang namanya PhD, dengan kursus-kursus yang dia dah belajar, dia rasa dia boleh selesaikan masalah dia sendiri. Sedangkan dia lupa, ujian dan masalah itu datang daripada Allah, dan daripada Allah jugalah penyelesaian itu datang. Lalu orang mukmin ni sentiasa kembali pada Allah di malam 2/3 malam dan sebagainya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu kaedah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Jangan membakar muka mereka kerana mereka terlalu lama sujud kepada Allah. Juga jangan membakar hati mereka kerana mereka telah haus pada bulan Ramadan, maka tinggal dalam neraka beberapa lama sambil menyebut ya arhamar rahimin, ya hannan, ya mannan. Ini ya mereka sebut sedemikian. Kemudian bila telah selesai hukuman mereka, maka Allah memanggil Jibril dan bertanya, wahai Jibril, bagaimana keadaan orang-orang maksiat dari umat Muhammad? Jawab Jibril, wahai Tuhan, engkau lebih mengetahui. Allah tanya sendiri pada Jibril, wahai Jibril, macam mana keadaan umat-umat Muhammad itu? Lalu Jibril kata, ya Allah, kau lebih mengetahui keadaan tersebut. Ya, lalu diperintahkan, pergilah engkau, lihat keadaan mereka. Maka pergilah Jibril kepada Malik yang sedang duduk di atas mimbar di tengah neraka Jahannam. Dan ketika Malik melihat Jibril, segera bangun hormat dan berkata, wahai Jibril, mengapa engkau datang ke sini? Jawabnya, bagaimana keadaan rombongan yang maksiat dari umat Muhammad? Jawab Malik, sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar badan dan daging mereka, kecuali muka dan hati mereka yang masih berkilau iman. Nampak tak? Yang tidak terbakar apa dia? Muka dan juga hati kita. Kerana apa dia? Hati tempat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Muka tempat sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa dia? Bukalah tutup mereka supaya saya dapat melihat mereka. Buka pintu untuk melihat mereka. Ya. Lalu Malik menyuruh Zabadiyah membuka tutup. Ketika mereka melihat Jibril, mengertilah bahawa ini bukan malaikat bahagian menyeksa. Lalu mereka bertanya, siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu? Jawab Malik, itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Muhammad. Dan ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka serentak menjerit, wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritakan bahawa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang memisahkan kita dengan baginda Rasulullah adalah maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Ya? Rasulullah rindu kepada kita 1400 tahun dulu sebelum kita lahir lagi. Tetapi yang memisahkan kita ini bukan masa. Tetapi yang memisahkan kita adalah maksiat. Allahu Akbar. Ada orang yang mana dia telah terpisah dengan masa 1400 tahun lampau, tetapi dipertemukan semula di akhirat kerana dekatnya dia kepada Allah dan Rasul di dunia lagi. Tetapi ada orang yang mana apa dia? Dia terpisah jauh, bukan saja di dunia, malah di akhirat kerana maksiat-maksiat itulah yang menyebabkan dia terpisah jauh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa dia? Maka kembalilah Jibril menghadap pada Allah, lalu ditanya, bagaimana kamu melihat umat Muhammad? Wahai Tuhan, alangkah buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Lalu bertanya, apakah mereka meminta apa-apa kepadamu? Jawabnya, ya, mereka minta disampaikan salam kepada Muhammad dan beritakan kepadanya keadaan mereka. Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesanan itu kepada Nabi Muhammad yang tinggal dalam khemah dari permata yang putih, mempunyai 4,000 pintu, tiap pintu 2 daun dari emas. Maka berkata Jibril, ya,
Mana apa dia? Disampaikan kepada Nabi Muhammad salam daripada umat-umat yang mana apa dia? Yang duduk dalam neraka itu. Yang mana syurga Rasulullah itu ada apa dia? Ada 4,000 pintu. Hebat tak hebat? Yang mana apa dia? Tiap pintu ada 2 daun. Ada 2 apa pembukaan itulah, ya. Yang daripada emas, ya. Yang mana khemah-khemah Rasulullah itu dibuat daripada permata putih. Hebat, ya. Ini adalah tempat istana mahligai baginda Rasulullah. Wahai Muhammad, saya datang kepadamu, kata Jibril, dari rombongan orang-orang yang derhaka dari umatmu yang masih terseksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahawa keadaan mereka sangat buruk dan sangat sempit tempat mereka. Maka pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bawah arasy dan bersujud, lalu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah menyuruh Nabi, wahai baginda Rasulullah, angkatlah kepalamu, ya, dan mintalah, nescaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu, pasti aku akan terima. Bila dengar sahaja kabar berkenaan tentang umat Muhammad ini, lalu Rasulullah pun sujud dan memuji Allah dalam keadaan yang mana tak ada pun makhluk di dunia ini puji sedemikian. Lalu apa dia? Lalu Allah Ta'ala, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, nescaya aku akan beri. Ya, Rasulullah nak apa sebenarnya? Nak supaya kita ataupun orang-orang yang mana di dalam neraka Allah Ta'ala ni diselamatkan, dikeluarkan. Ya. Angkat kepalamu dan mintalah, nescaya aku akan beri. Wahai Tuhan, orang-orang yang derhaka dari umatku telah terlaksana pada mereka hukumanmu dan balasanmu, maka terimalah syafaatku, kata Rasulullah. Mereka ni dah diseksa, ya Allah. Lalu apa dia? Pergilah syafaat. Ya, lalu apa dia? Ya, maka pergilah ke neraka dan keluarlah daripadanya orang-orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Allah kata, wahai Muhammad, pergi neraka. Mana-mana yang pernah menyebut kalimah la ilaha illallah, kamu keluarkan. Ya, lalu Rasulullah pergilah ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat Malik, segera ia bangkit hormat. Lalu ditanya, wahai Malik, bagaimana keadaan umatku yang derhaka? Jawabnya, alangkah buruk keadaan mereka, sempit tempat mereka. Lalu diperintahkan, bukalah pintu, angkat tutupnya. Maka apabila orang-orang neraka itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjerit, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, api neraka telah membakar kulit-kulit kami. Maka dikeluarkan semuanya berupa arang, lalu dibawa mereka ke sungai di muka pintu syurga yang bernama Nahru Hayawan, dan di sana mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda gagah, elok, bulat matanya, sedang wajah mereka bagaikan bulan. Tertulis di atas dahi mereka, Al-Jahannamiyun. Apa maksud Al-Jahannamiyun? Maksudnya ahli-ahli neraka. Ya, dan atau orang-orang Jahannam yang telah dibebaskan Allah dari neraka, kemudian mereka masuk ke syurga. Maka apabila orang-orang neraka melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, mereka berkata, aduh, sekiranya kami dahulu Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka. Demikianlah disebutkan dalam firman Allah, Rabbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pada satu saat kelak orang-orang kafir ingin, andaikan mereka menjadi orang-orang muslim. Orang kafir bila tengok orang-orang muslim ni, dia terselamat daripada neraka Allah, lalu dia kata, kalaulah dulu aku dekat dunia Islam misalnya. Orang muslim ni, dia apa dia? Dia masuk syurga. Ya, tetapi apa dia? Tetapi dia perlu dibakar dulu yang namanya dosa-dosa itu. Ya, yang mana orang kafir ni, walaupun dia buat baik mana pun, lalu tidak diterima amalnya. Itu dia. Tadi ada orang mesej saya, Assalamualaikum Ustaz, saya ni Ustaz, saya baca Quran, tapi saya tak solat. Allah terima tak bacaan Quran saya? Saya jawab, Tuan buatlah kebaikan banyak mana pun, tak akan diterima sedikit pun kalau kita tidak solat. Kerana solat ini adalah kunci kepada apa dia? Syurga itu sendiri. Buat baik apa pun, buat baik pada mak ayah, bagi duit kepada jiran, bagi duit kepada saudara mara. Kita ni pagi, petang, siang, malam ni kerja kan? Ada di antara kita ni sibuknya kerja sampai tertinggal solat. Ataupun sengaja tinggal solat. Kenapa kamu tak solat? Kerja Ustaz. Bawa grab food, bawa ni sampai tak sempat nak solat. Tahu tak kebaikan jariah yang kamu bagi kepada anak, bagi kepada isteri, duit itu bagi kepada ibu, tidak diterima sedikit pun. Kerana apa dia? Kerana kuncinya iaitu solat kamu abaikan. Ni kita pesan pada anak-anak kita. Ya, nak bagi tahu apa dia? Gaji kamu berapa juta yang menyebabkan kamu apa dia? Yang menyebabkan kamu nak tinggal solat misalnya.
Hatta sampai beratus-ratus juta pun kamu tak boleh sepatutnya tinggalkan solat. Kenapa dia? Kerana tak ada nilai sedikit pun kalau kamu tidak menunaikan solat. Pesan kepada anak-anak dan keluarga kita yang ada, kalau ada yang meninggalkan solat, tidak diterima apa-apa amalan sekiranya dia tidak menunaikan solat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka'annahu kabshun amlahu fayuqal ya ahlal jannah hal ta'rifuna al-maut فينظرون إليه ويعرفونه ويقال يا أهل النار هل تعرفون الموت فينظرونه فيعرفونه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت وذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر." Pada hari kiamat kelak akan didatangi maut. Maut ni dia satu apa dia? Dia satu kita kata makhluk jugalah, ya, yang mana didatangkan maut itu berupa kambing kibas putih, ya, putih hitam. Lalu dipanggil orang-orang syurga dan ditanya, apakah kamu kenal maut? Maka mereka melihat dan mengenalnya. Ya, aku kenal. Kami kenal. Demikian pula ahli neraka ditanya, apakah kamu kenal maut? Lalu mereka melihat dan mengenalnya. Kemudian kambing itu disembelih di antara syurga dan neraka. Lalu diberitahu, wahai ahli syurga, kini kekal tanpa mati. Wahai ahli neraka, kini kekal tanpa mati. Demikian ayat. Peringatkanlah mereka akan hari penyesalan ketika maut telah dihapuskan. Maknanya apa dia? Makhluk yang namanya maut ini, sakaratul maut tu, mati tu, besok akan disembelih di akhirat. Maka ketika itu tahulah bahawa di akhirat dah tak ada lagi mati. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kita akan duduk kekal, bukan sebab Tuhan, tapi kita dikekalkan oleh Allah. Abu Hurairah berkata, jangan gembira seorang yang melacur, berbuat dosa dengan sesuatu nikmat, kerana di belakangnya ada yang mengejarnya, iaitu Jahannam. Tiap-tiap berkurang, ditambah pula nyalaan api neraka Allah. Allahu Akbar. Maknanya ini peringatan terakhir kita, bahawa kat dunia ni jangan suka-suka sangat. Kerana apa dia? Belakang kita ni ada neraka yang sedang menunggu diri kita, yang akan membakar diri kita. Allahu Akbar. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Itulah sedikit, tuan-tuan, perkongsian kita pada hari ini, ya, berkenaan tentang apa dia? Berkenaan sifat api neraka dan ahlinya. Ya. Ya, Isyaan. 1 minit, ya. Okey. Jadi saya nak buat kesimpulan sementara ada 1 minit ni, iaitu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat api neraka dan ahli ini kita ambil pengajaran sungguh-sungguh. Kerana apa dia? Kerana ini adalah benar dan kita akan lalui benda-benda ini semua. Dan beruntunglah orang yang ambil peringatan, beruntunglah orang yang mana dia mengamalkan dalam kehidupannya apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sedikit perkongsian saya, mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak, ya. Dan pengajaran daripada hadis ini, bahawa betapa sedihnya baginda Rasulullah apabila mendengar pengkhabaran tentang sifat api neraka dan ahlinya itu, lalu apa dia? Lalu memohon pada Allah Ta'ala, ya, di atas pengampunan pada kita. Dan juga kita tengok betapa sayangnya Rasulullah memberi syafaat kepada kita. Dan daripada sekarang ni, perbanyakkanlah rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah dengan memperbanyakkan selawat, insya-Allah. Itu sedikit perkongsian saya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk bab yang ke-6, iaitu sifat syurga dan ahlinya. Sekian dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.